pengajar membincangkan teori dan model pengajaran, teori dan model dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidang pengurusan dan membimbing pelajar dalam aspek pengetahuan kandungan. Pengetahuan kandungan pedagogi yang meliputi merancang pengajaran dengan mengambil kira konsep-konsep berkaitan pengajaran, pembelajaran, melaksanakan pelan pengajaran, pengajaran pembelajaran dan mentaksir pelaksanaan pelan itu. Maknanya dari segi yang pertama teori dan model pengajaran, selepas itu pelajar dengan pedagogi kaedah-kaedah mengajar, lepas tu merancang pelan pengajaran, melaksanakan pengajaran dan buat penilaian pengajaran. Semua aspek tu ada. Maknanya lebih kurang merancang pengajaran dan melaksanakan pengajaran. Dalam perancang pengajaran tu anda menggunakan model, teori, teknik dan sebagainya, anda perlu tunjuk. Kalau yang lepas tu mungkin secara am je buat pelajar macam ni macam ni. Kali ni anda kena membuktikan, menunjukkan bahawa ciri pelajar macam ni, apa model macam ni pakai dan sebagainya lah. Okay. 6 jam kredit. Ada 5 CLO. C, Course Learning Outcome, ataupun 5 hasil pembelajaran kursus ini. Yang pertama, mereka bentuk pelan pengajaran, pelaksanaan dan pentaksiran. Mereka bentuk, maknanya anda kena menghasilkan satu pelan pengajaran, macam RPH, rancangan pengajaran, dan bagaimana melaksanakan pengajaran itu, dan bagaimana anda menilai pengajaran itu. Bila kita mengajar tu kita nak nilai, adakah objektif kita, matlamat kita tercapai lah. Okay. Yang lepas dibuat penilaian pentafsiran itu, yang saya kata penilaian lisan, bacaan, tulisan tu, itulah maksud dia pentafsiran. Maksud pentafsiran maknanya keseluruhan proses menilai itu dipanggil pentafsiran lah. You nilai, lepas tu bila nilai you ukur berapa markah dan sebagainya, keseluruhan proses itu dipanggil pentafsiran. Yang kedua, mengaplikasi kaedah pengajaran. Apakah kaedah-kaedah pengajaran yang sesuai untuk pengajaran yang digunakan untuk mengajar ni? Kaedah apa? Kaedah role play ke? Kaedah bermain ke? Pelan pengajaran, pelaksanaan dan pentaksiran apa? Yang ketiga, melaksanakan pelan pengajaran, pentaksiran dan membuat. Maknanya anda akan menjalankan pengajaran secara mikro dan makro, membuat assessment penilaian dan reflection, iaitu refleksi lah, okay, di akhir pengajaran, okay, melihat kekuatan, kelemahan dan sebagainya. Menghubungkan elemen pedagogi, teknologi pentaksiran dalam pengajaran tu, anda kena menampakkan kaedah, teknologi apa, itu alat bantu mengajar lah, pentaksiran. Dalam satu pengajaran tu semua elemen itu kena nampak lah. Okey, yang contohnya kaedah bercerita, so nampak kaedah bercerita. Teknologi pakai teknologi alat pandang dengar, ataupun teknologi panggil software, hardware ke, ataupun dipanggil benda mawujud, kat gambar, kat ayat dan pentaksiran lisan bacaan yang guna dalam pengajaran. Dan yang kelima, ciri-ciri profesional guru lah. Dalam persembahan you, dalam ni ketepatan masa, ada segi profesional, guru, etika, bahasa dan sebagainya lah. Ciri profesional. Kalau you kata 5 minit, punctuality, itu masalah. Okay, dari segi kekemasan, dari segi peneguhan pelajar, pengukuhan, profesionalisme, menampakkan semua elemen ini. So ini ada 5 CLO, learning outcome untuk kursus ini. So ada soalan setakat ni? Jelas tak tentang apa yang kita nak buat? So kalau tengok tu, pelan yang lepas pun buat dah pelan kan? Ada pelan pelajaran. Semua adaptasi kaedah. Yang lepas mungkin tak mengajar, kali ni anda kena melaksanakan peran pengajaran. Kalau dulu kena menggabungkan semua elemen, teknologi, pedagogi dan sebagainya dalam pengajaran. Kena menampakkan, menunjukkan. Okey, ada soalan saya tu? Tak ada lagi situ. Okey.
Kita tengok naik lagi sikit. Ni kaedah penilaian. Kuliah, pendekatan inquiry maknanya anda kena mencarilah. Menyiasat, mencari kenapa guna kaedah ni, kenapa digunakan. Dan pembentangan maknanya anda kena buat 3 set rancangan pengajar harian. So, kuliah, coaching dan pembincangan, CLO 2 untuk mencapai CLO 1 ni, set rancangan harian tu membina pelan pengajaran dan sebagainya. Satu ni dicapai pada CLO 1. Dua ni pembinaan set JSK dan satu set soalan ujian. Tengok yang kedua apa? Kaedah pengajaran dalam pelan perancangan. Okey, so maknanya CLO 2 ni. Dan modeling, pengajaran mikro makro ni maknanya anda kena mengajar. Nombor 3 tu melaksanakan pelan pengajaran. So pengajaran mikro dan makro. Maknanya di sini anda kena buat 2 persembahan pembentangan, iaitu mikro dan makro. Yang keempat, modeling, pembelajaran interaktif, kit media instruksional. Maknanya menggabungkan semua kaedah teknik mana anda kena menghasilkan ni. Elemen teknologi pedagogi ni, hasilkan kit media. Dan yang keempat ialah, yang kelima, profesional pengajar mikro maknanya refleksi. Ciri-ciri profesional waktu mengajar tu menampakkan elemen guru dan sebagainya, etika, tata cara penyampaian, bahan, persediaan, melayan kelainan pelajar dan sebagainya. Ini semua elemen-elemen profesional yang ni. So maknanya ini dari segi tugasan. Semua ini dipamerkan, tercapai melalui tugasan 1, 2, 3 dan 4 lah. So ada soalan setakat ni? Kalau ada, anda boleh tanyalah. So nak belajar apa? Inilah nak belajar dia, tengok. Analisis struktur knowledge, skill, fakta, konsep, struktur, klasifikasi. Maknanya yang lepas tu kita dah belajar. Hari ni anda kena mempamerkan, menunjukkan jadual penentu kandungan, urutan unit pelajaran, profil rancangan pengajar harian, analisis sukatan. Maknanya anda dah ada elemen-elemen ini. Okey. Yang lepas ini kita kembangkanlah. Okey. Jadual penentu kandungan, urutan unit dan sebagainya. Lepas tu model-model pengajaran seperti Taylor, Mastery, hasil pembelajaran, kaedah penyampaian, pelibatan pelajar, model-model pengajaran, mengikut taksonomi kognitif ni. Model Schumann, kemahiran utama pengajaran, komunikasi, penyoalan, taksiran, merancang pelibatan aktiviti pelajar. Okay. Pengurusan kurikulum belajar, penilaian dan pentaksiran. Pembentangan projek refleksi pengajaran, pengajaran mikro, makro. Mikro ni maknanya anda kena buat pengajaran pilih kemahiran dan makro. So pentaksiran. So ada 6 benda yang kena buat. 1 set pengajar harian, 3 set. Yang kedua JSK, set soalan. Lepas tu kena jalankan mikro, makro dan refleksi. Kit media instruksional, projek kumpulan ni dan juga kuis lah. Okay. So ada 5 kumpulan, 5 tugasan yang anda kena buat. Yang pemberatan, ni lah 100%, sebab dia tak ada perperiksaan. Oh ni slow sikit. Okey, ada soalan sangat tu? Cikgu, saya nak tanya boleh? Saya kurang faham tentang pengajaran mikro dan makro tu. Macam mana ya? Macam mana? Cuba dah. Saya kurang faham tentang pengajaran mikro dan makro. Macam mana? Boleh cikgu terangkan semula tak? Ataupun terangkan dengan detail sikit? Ya, tak apa. Saya detailkan. Anda kena jalankan, mengajarlah depan. Buat sesi pengajaran penuh.
Mikro tu mini ya, mikro kecil dan makro tu besar lah, pengajaran penuh. Di situ ada penilaian. Cikgu, kita orang kena buat JSU ke JSK sebab dalam ni JSU tapi cikgu sebut JSK. Apa dia? Macam mana? Semua kena buat? Bukan, kena buat JSK ke JSU sebab tadi cikgu sebut JSK tapi dalam yang tulis tu JSU. Semua kena buat? Mana saya sebut JSU? Kat mana? Kat mana? Ni, kena buat JSU? Maksudnya JSK kena buat, JSU pun kena buat. Ya. Okay. Tengok penilaian lah, penilaian ni tengok sini. Set pengajar harian, JSU, set soalan, mikro. Yelah kan dalam ni kan JSU sebab tadi cikgu sebut JSK tu macam buat JSK ke JSU? JSK kena buat cikgu JSK. Okay. 3 set pengajar harian mesti ada JSK tu. Kalau tak ada JSK macam mana jadi 3 set harian? Okay. Tak apa. Ni dia punya outline khusus. Saya perincikan lagi dalam proforma nanti, dalam penilaian khusus nanti. Jadual penentu kandungan buat ni. Analisis 1, jadual penentu kandungan dan urutan unit pengajaran pembelajaran. Profil pengajaran harian. Nampak CLO 1 ni. CLO 1 ni tanda CLO 1. Model pengajaran, contoh dalam perancangan. Maknanya CLO 1 ni, nampak tanda 1 ni. Ni. Merancang pengajaran, penilaian ni. Sampai kat sini. Ni. CLO 1 ni, 4 ni. Pelibatan pelajar, merancang latihan. So dia berada pada CLO 1. Kuliah 1. Okey. Kuliah 1 tadi 4 topik ni. Ini cara kita nak sukat, nak ukur pengajaran berdasarkan proforma. CLO 2 ni nampak. CLO 2 pengajaran mikro nampak. 2 ni. Mikro ni. Okey. Faham. Aduh. Mikro makro ni CLO 2 kan. Set JSU dan juga kuliah coaching ni, mikro makro coaching tu, dan juga pembinaan dia set JSU lah bila mengajar kan. Dan mempamerkan apa penilaian dia, assessment dan sebagainya. Ni model ni pengajar mikro ni 3 lah. CLO 3 tu dah tentulah. Sebab tu dia tanda 3 3 Okey. Tak keluar. Testing. Test. Ada sangkut. Dengar. Sangkut. Testing, test.
Sudah malam lagi dah. Dia memang menunggu ni gitu kan sudah. Macam apa? Okey, sorry, tiba-tiba senyap kan, saya tak tahu. Okay. Okey, ni performa khusus. Sorry, apa ni? Penilaian khusus Okey, kita tengok penilaian khusus ni. Okey, ada. Boleh pelajar kemahiran pedagogi. Ini CLO tadi, pelan pengajaran, kaedah pengajaran, pelan pentafsiran, ilmu pedagogi profesional. Okay. So tugasan 100%, tak ada exam Mana ni besar, 6 jam kredit, kursus ni 6 jam. Seperti dua kursus lain. Kursus lain 3 jam, yang ni 6 jam. Tak ada exam. Makna kalau A tu banyak, kalau dapat B pun banyak, kurang 6. Seperti dua kursus lain yang setara dengan dua kursus lain. So pastikan dapat A. Kalau dapat B, C, saya tak tahulah. Okay. Kali ni yang lepas dia kali ni tengok tak okey saya tak tahulah kan. Okay, anda tentukan sendiri, anda fikir sendirilah. Saya cuma menilai berdasarkan apa yang anda beri. Okey, apa dia ada agihan dia? Set rancangan pengajar harian ada 30%. Jadual JSU dan set soalan ada 15%. Pengajaran mikro dan makro 30%. Kit media 15% dan forum quiz 10%. Ada 5 tugasan, 5 benda yang anda kena hantar. Set pengajaran harian yang dalam tu ada JSK dan juga RPH. Okay, 1 JSK dan 3 set rancangan pengajaran harian. Jadual spesifikasi berapa set saya tak tahu, tengok dalam ni. Yang tadi hanya outline, tak kisah. Yang ni tengok ni. Jadual spesifik ujian, set soalan ada 15. Pengajaran mikro, makro, kit media dan juga forum quiz kan. Okey, sila baca semua perkara yang terdapat di bawah dan anda akan mendapat kefahaman sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja khusus anda. Okey, tugasan 1. Berdasarkan huraian sukatan pelajar, sediakan satu jadual JSK, jadual spesifikasi kandungan. 1. Pilih satu mata pelajaran bagi tingkatan atau tahun. Pilih satu subjek. Anda mengajar, kalau anda math, anda sains. Tahun 4 ke tahun 5 ambil 1 tahun. Jadi pelajar dikehendaki menyediakan satu JSK ke semua topik satu tingkatan bidang pengurusan berdasarkan sukatan pelajaran KPM. Jadi kalaulah topik tu ada 12 topik, mana kena buat 12 topik. Kalau tajuk tu ada 15 topik,
kena buatlah 15 topik. 15 topik itu yang dipecah kepada 1 tahun pengajaran. Okey. Boleh. Maknanya 1 tahun JSK lah. Yang perinci yang lepas tu, makna kalau topik 1 di bawah tema kan. Tajuk dia ada tema. Ambil tema cukup lah. Contoh ada 15 tema. Tema keluarga, tema masyarakat dan sebagainya. Kalau sains dia ada tajuk tentang kebaran saintifik, kemahiran ni. Itu maksud dia tajuk. Jadi makna di sini anda kena buat 1 ni, tak apalah. Saya pemudahkan. Mungkin 1 tahun tu banyak. Saya nak 10 JSK je. 10 minggu urutan JSK. Okay, 10 JSK tu mungkin 4 tajuk ke, 3 tajuk ke, ada 10 urutan JSK yang lengkap. Okey. Jelas kan? Cikgu nak tanya. Macam yang tahun lepas kita buat saya buat JSK melalui Sukatan Pelajaran Kafar. Maknanya kalau tahun ni kena buat yang melalui KPM saja. Tak kisah. You nak pakai tahun lepas punya pun tak apa, baiki saya kata. Tak semesti yang lepas tu. Okey. Yang lepas tu saya tengok untuk yang lepas lah. Okay. Kalau nak pakai subjek lepas, RPA lepas pun tak apa. Tapi kena baikilah. Bukan maksud ini. Okay. Tak semestinya kafar lah. Ikut bidang anda. Boleh kena kafar lah. Boleh kena subjek untuk kafar, bukan untuk KPM saja. Contoh. Kat sini kan dia kata Sukatan Pelajaran KPM. Kat sini kan dia cakap Sukatan Pelajaran KPM. Jadinya kalau yang guna kafar tu sekarang ni bila kita mengajar, kita akan tekankan sistem dia. Boleh, tak ada masalah. Sukatan dah, di situ lah anda buat JSK dia untuk 10 pengajaran, 10 urutan dia. 10 pengajaran. 10 minggu lah, 10 minggu. 10. Okay. Okay, 10 minggu. 10 pengajaran, 10 minggu kan. Okay. Clear? 10 tajuk kan, kalau 4 tajuk tu mungkin tema tu ada 4 yang akan jadi 10 minggu. Tak apalah. Pecah kan tu. Tema 1 ada 4 tajuk. Tajuk 1, tajuk 2, tajuk 3. Tajuk anda bagi kan. Okey. Tulis hasil pembelajaran setiap macam format yang lepas. Rancang aktiviti pengajaran dan kaedah berkaitan dengan hasil pembelajaran. Okay, aktiviti pengajaran ditentukan menjurus pada 3 domain. Maknanya dalam aktiviti pengajaran tu ada kognitif, efektif dan psikomotor lah. Rancang aktiviti kaedah pengajaran tu ada. Okay. Susun isi pelajaran daripada konkret ke abstrak. Lepas tu berdasarkan satu topik satu di atas tadi, topik 1, sediakan 3 set pengajaran. Maknanya daripada 1 JSK ni, berdasar 1 ni, set ni buat 3 tu. Contohnya you ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5 ada 10 set tu. Ambillah set 1, 2, 3 JSK tu buat 3 RPH. Okay, kalau yang lepas tu you buat 1, maknanya kena tambah lagi 1. Yang lepas you buat JSK 4 saja, kali ni kena tambah jadi 10. Betul? Yang lepas 4 kan? Dan arti pula yang lepas anda buat 3 RPH, seorang 1 buat kumpulan, dia buat kumpulan, dia buat individu. Sekarang ni buat individu. Ada 3 RPH. Kekalkan subjek yang sama pun tak apa, atau subjek yang baru pun tak apa, nak buat yang baru pun tak apa, pengalaman baru berpulang pada anda.
terkeluar. Cikgu tu keluar. Ingatkan kita tak ada line. Ada. Tiba-tiba terputus, saya pun tak tahu. Tiba-tiba jadi okey. Okey, ini tugasan ya. Okey, kita pergi tadi. Okey, so clear 10. Okey, kita mudahkan, saya tak payah setahun. Kalau setahun tu mau ada 40 minggu. 38, 40 minggu, jadi saya kurangkan kepada 10 je. Okey, mana 10 tu mungkin 4 tajuk, 3 tajuk, mana ada 10 apa ni dia punya pecahan tu, JSK anda. Okey, dalam 10 tu mungkin 10 minggu lah, 10 minggu. Mana 10 minggu tu mungkin 20 kali pengajaran ke berapa, 1 minggu tu mungkin 2 pengajaran, 3 pengajaran, tak kisahlah. Itu maksud dia, bukan satu-satu. 10 minggu. 10 minggu tu macam contohnya BM tu seminggu 3 kali. Tu 1 minggu tu 1 kolom, maknanya 10. Kalau math pun ada 10 tu. Kalau sains apa yang masuk seminggu sekali tu maknanya 10. Tak kisahlah. Okey. So daripada 10 tu ambil 3 RPH. Buat 3 RPH. Mana saya dah kurang kat situ. Okey tak? Okey. Tanya. Lepas tu daripada tu 3. Buat 3 RPH. Ambil minggu 1 ke 1 RPH minggu 1, 1 RPH 2, 1 3 pun tak apa, ataupun 1 minggu 1 pun tak apa. Tak kisah. Unit yang sama pun tak apa. Kemahiran yang sama pun tak apa. Tapi berbeza kaedah. Di sini kena nak tengok tu. RPA disediakan menggunakan pendekatan kaedah yang berbeza. Kalau satu kaedah, walaupun you pakai unit 2.1, 3.2 sama. Sama. Tak apa. Unit sama, tajuk pun sama, tak apa. Solat tak apa. Tak ada masalah. Tapi kaedah berbeza. Jadi nak selamat, buat komitmen. Minggu 2 ibadat, minggu 3. So maknanya terpulang pada anda. Saya taklah, kalau nak buat sama pun tak apa, tapi ini mesti menampakkan kaedah berbeza. Kalau yang pertama ialah kaedah inquiry. Yang kedua kaedah problem base. Yang ketiga kaedah ni. Tak apa. Ini maksudnya kaedah berbeza.
Makna pendekatan dan kaedah berbeza. Yang ni kaedah induktif. Yang satu lagi kaedah masli, kaedah didaktif. Yang ni kaedah berpusatkan guru. Ni kaedah. Jadi 3 tu kaedah yang berbeza. Okey. Jadi kita tengok. Okey, ada soalan tak? Jelas, ada nak tanya? Nak tanya tak? Untuk buat 3 RPH ni kena ambil 3 JSK lah cikgu. Okey, dia macam ni. Sekarang saya kata tadi, JSK tu ada 10 untuk 10 minggu. Okey. Tajuk mungkin di bawah 3 tajuk ke 2 tajuk ke. Contohnya kalau ibadat. Ibadat tu mungkin ajar 4 minggu. Nampak? Di bawah satu tajuk ibadat saja kena ajar 4 minggu. Ataupun kalau bahasa Melayu di bawah tajuk contohnya di bawah tema keluarga saja mungkin kena ajar 4 minggu. Nampak? Tu satu tajuk. 4 minggu. Dalam 1 minggu tu, 1 minggu JSK tu ikut subjek. Kemungkinan 1 minggu tu, contohnya bahasa Melayu, 1 minggu tu masuk 3 kali. Dia ada 240 minit ke berapa. So maknanya kena 3 kali pengajaran. So minggu 1 tu nak buat 3 JSK pun tak. So minggu 1 tu ada 3 kali. Hari pertama 1 RPH, hari kedua 1 RPH, hari ketiga 1 RPH. Ni 3 RPH. Ataupun nak buat minggu 1 ambil 1 RPH, minggu 2 1 RPH, minggu 3 RPH pun tak apa. Jelas tak ni? Jelas. So nak ambil minggu 1 RPH, lepas tu minggu 4 RPH, minggu 6 RPH, tak apa. Tak ada masalah. So okey je. Saya okey je, tak ada masalah. Jadi bila macam ni, kadang-kadang kita belajar ni kena ada strategi juga. Apa strategi kita? Okey. Jadi anda akan pergi latihan mengajar. Kalau tengok dalam jadual tu saya dah letak dah jadual latihan mengajar anda bila kan? Betul? Ada dapat jadual penuh kan? Bila RPH jangkaan iaitu pada Julai, betul? Bila anda tengok Julai, anda tengok Julai, bulan berapa, minggu berapa. Okey, contohnya tu. Boleh agak lah. Okey, sekarang ni anda akan mula sesi tahun baru iaitu pada bulan April, betul? Betul, Mas? So, anda kira lah. March, April, Mei. Okey, agak-agak. Ni strategi lah. Saya tak kata anda buat. Kadang kita kena smart. Okey, kalau kita mula April. April ada 4 minggu. April 4. Mei 4. Jun ada cuti 2 minggu. So, April, Mei, Jun, Julai. Okey, 4 minggu. So, 4 kali 4, 16 minggu. So, 16 minggu dah berjalan. Kalau cuti mungkin 15 minggu. So, minggu yang ke-15. Anda di sekolah dah ada RPH, RPT, rancangan pelajaran tahunan. Daripada minggu 1 sampai minggu 40, 42 ke 38 ikut depend. Sekolah yang ambil aktiviti koko dengan tak ambil lah. Okey, tak apa, both 40 minggu. So jangkaan dia ialah bulan praktikal anda dalam minggu 15, 16 gitu. So di situlah anda jadikan minggu 17 tu, minggu 16 tu agak jadikan minggu anda punya JSK anda. Okey. Kenapa saya kata begitu? So daripada minggu 17 tu anda susun jadikan dia 10 minggu. Sebab anda buat latihan mengajar tadi nanti anda 12 minggu. Saya nak 10 minggu tu. Jadi bila anda pergi latihan mengajar, subjek yang sama, so you follow je benda ni. RPH dah ada dah, you buat dah 3. Dah dibimbing dah. Okay. JSK dah ada dah.
So bila you mengajar tu, you hanya mengundi sikit, sesuaikan dan sebagainya. Kalau nak pakai macam tu, saya tak ada masalah. Kalau sekarang okey. Okey, kalau sekarang ni yang lepas mungkin anda ambil ikut skor 1.1, 1.2 pun saya tak ada masalah. Okey. Jadi kalau kita smart lah, jadi maknanya bila anda latihan mengajar nanti anda ajar mat contohnya, sekarang ni you dah buat JSK mat, so bila you pergi latihan mengajar nanti anda kena buat benda yang sama, so benda dah ada dah, so tak ada masalah. So kadang-kadang dia itu belajar kita tengok you mat, you mengajar mat, sekarang buat mat, so maknanya bila mengajar you tahu dah apa you boleh apply. Sekarang ni bila you test mengajar mikro makro, nanti you mengajar subjek tu, you test subjek tu dan you jalankan subjek tu, so okey tak masalah. Ni kadang-kadang kita kena ni, kalau nak buat minggu 1, 2 pun tak apa. So nanti bila latihan mengajar, so nak cari yang baru pula. Ini saya bagi contoh lah. Okay. So makna JSK 10 minggu, makna nanti URP 12 minggu. So dah okay. Alright, okay. Ada lagi nak tambah, nak tanya? Tak clear? Tak jelas? Cikgu, saya nak tanya. Okey, silakan. Macam kalau LM nanti, kan kita sekarang tak ada pengkhususan subjek apa. Kalau macam budak degree, dia ada, contoh dia ambil pendidikan bahasa Arab, dia memang nanti LM memang dia bagi bahasa Arab, kita tak ada. Jadi kita boleh pilih ke subjek yang kita nak ajar LM nanti. Okey, sekarang anda punya perusahaan apa? Anda punya perusahaan apa dia? Kejuruteraan. Okey. Kejuruteraan kan? Okey, kalau subjek di sekolah apa yang ada kejuruteraan? You mengajar di sekolah? Saya Kafa. Okey, you mengajar apa? Ada semua subjek. Iyalah sekarang ni you nak core apa you nak? Daripada kejuruteraan tu kalau you mengajar you nak Math kan, matematik. Sifatlah matematik. Oh, jadi LM nanti kita boleh minta lah kita nak sekarang ni kembangkan nanti kalau you nak pergi interview ke orang kata bidang you apa, you kata kenalah tengok you punya degree, sebab tu di PLI ni kita tengok bidang, dia akan pergi kepada pendidikan. Bidang tu tengok degree anda. Kalau lah contoh dia ada dua kan, apa yang anda dengar dua. Satu di PLI ni kalau you minta personal, kita memang tak akan minta. So, you minta lah siapa keluar tu, kita tak akan terima sebab kita hanya tawarkan kepada agensi. Agensi tu pada contohnya pada Jabatan Agama atau pusat-pusat yang memang untuk guru dia. Okay. Sebab tu anda melalui JAID akan kita buka ni. Sebab okey, bila kita JAID maknanya anda telah berkhidmat situ dan anda memang mengajar JAID, hantar galakkan guru kalau nak sah jawatan you belum cover, maka nanti you ambil lah cover. Kalau you sign, ambil sign, nanti nak mohon di situ untuk pengesahan. Itu satu. Yang kedua, mungkin anda mengajar cover mat tapi anda mungkin nak minta lain. Kemudian dan sebagainya, dia akan lihat kepada bidang. Bidang tu ialah degree, first degree anda. Kalau bahasa, you buatlah bahasa. Kalau math, you buatlah math. Kalau sains, you buatlah sains. Kalau kejuruteraan, di sekolah mana ada kejuruteraan. Jadi dalam degree anda mungkin mesti ada matematik, betul? Sains ke yang sesuai, yang boleh sesuai. Takkan dalam kejuruteraan tu tiba-tiba you nak buat apa ni bahasa Melayu. Tak kena lah. Nanti you pergi interview, oh you di PLI ada, okey, bidang apa yang ambil bahasa Melayu. Kenapa kejuruteraan bahasa Melayu? Yang lepas, so bila you pergi nanti interview, saya dalam matematik, kejuruteraan matematik, okey. Ataupun kemarahan hidup ke. So dalam
Waktu belajar you pun kata bukti you pun ada. Ni yang penting JSK you tunjuk kaedah apa macam mana you belajar. Sebab tu saya kata ikut bidang perusahaan yang anda bawa, buat latihan itu tugas satu. Sebab tu saya lepas saya kata jangan buat kumpulan. Boleh buat kumpulan, anda buat matematik juga anda join agama. So masalah nanti. Bila pergi latihan mengajar nanti, anda pilihlah kursus anda, sama ada kalau anda mengajar subjek tu nak buat. Kalau anda subjek agama di sekolah, anda kalau sekarang membuat agama, so teruskanlah agama. Kalau anda matematik di sekolah tak dapat matematik, mintalah dia matematik. Untuk buat latihan mengajar nanti di sekolah yang sama di tempat anda, tak ada masalah. Kalau anda dah memang cikgu situ dia hantar, Jabatan Agama Islam hantar anda buat BM. Nah, sekarang buat BM lah. Sebab anda memang belajar di situ, BM. So anda fikirlah apa bidang yang anda nak pergi nanti supaya nanti urusan, oh memang saya buat, tengok tugasan anda pun ceritalah. Latihan mengajar pun bidang itu. Sebab tu kaedah ni, anda memanglah kaedah kita akan bincang umum dari segi KPD yang lepas pun saya kata. Lihat pada subjek anda, bukan subjek umum. Saya bimbing anda pun berasaskan pada subjek anda. You bentang math, saya akan bimbing math. Itulah bukti pengurusan anda. Okey, jelas tak Cikgu Fatimah? Jelas. Jadi itulah bila interview nanti bawa urusan ni. So tunjuklah kaedah saya buat matematik. Dalam matematik kaedah pengajaran guna ni. Kemahiran dia macam mana. Ni anda, maknanya anda tahu matematik dan kaedah matematik. Nanti bila nanti jangan, oh ingat ni first degree bahasa. Tiba-tiba you punya pun macam matematik. Jadi mungkin anda boleh kata pengalaman saya di sekolah, saya mengajar 10 tahun matematik. Sebab itulah saya buat matematik. Ada rasional kat situ. Dan nak mendalami matematik, membutuhkan matematik. Okeylah, makna pengalaman. Pengalaman tu bukan setahun. Kalau lebih 5 tahun, 10 tahun baru pengalaman tu diambil kira dalam satu bidang. Dia mengajar dah lebih 5 tahun, okey, dikira pengalaman. Kalau baru setahun, oh kenapa matematik? Saya baru setahun. Tak boleh lah. Tapi, kalau dah sekolah itu anda memang perlu ni untuk lantikkan nanti, contohnya ambil anda untuk ajar bahasa Arab, anda bukan di sekolah tu, jadi mungkin anda terpaksa bahasa Arab, gunalah bahasa Arab. Di situ anda tengok di mana anda boleh pergi untuk membantu, satu dari segi tempat bekerja anda sekarang, yang kedua dari segi keperluan mungkin KPP nanti, Kementerian KPM atau Pemara nanti ataupun agensi yang memerlukan dalam bidang pendidikan. Jadi kalau anda bidang tu dah betul, ada keluar je, so anda minta, so tak ada masalah. Clear je. Okey, jelas kan? Ada pertanyaan, soalan kat situ? Tak ada? Okey, so mengintegrasi, okey, bila anda buat tu, setiap RPA disediakan perlu kurang 3 fasa pengenalan perkembangan penutup. So, fasa ni, peringkat, langkah-langkah itu. Kalau tradisional dia asal permulaan kat mana pengenalan. Perkembangan tu dan penutup tu akhirlah. So, makna dia ada introduksi, permulaan pengajaran, kita akan susun. Makna kali ni anda gunakan kaedah teknik pendekatan. Kita akan bincang nanti. Kaedah apa, contohnya kaedah mastery. Macam mana you kata mastery? Kat mana masterynya? Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Apa teknik pendekatan? Dan mengintegrasi media dalam aktiviti. Dalam pengajaran mesti gunakan media, bahan bantu. Alat-alat, teknologi, bahan bantu mesti ada. Dia akan nilai anda waktu anda buat makro nanti berdasarkan RPH ni. Ambillah salah satu RPH, buatlah makro. Di situ saya akan nilai macam mana saya nilai praktikal. Nilai pengajaran penuh, UAA lah, BB lah, CC lah. Tak okey lah. Saya tak akan kata macam lepas, okey mengajar bagus. Makna kena berlapang dada lah untuk memperbaiki kan. Dari segi mungkin, dari segi intonasi suara, lantaran dan
lontaran suara dan sebagainya, saya tak komen lah. Mungkin itu anda dah pengalaman mengajar suara okey dan sebagainya. Saya tak ni. Saya cuma lihat sentuh dari segi aspek method, kaedah dia, dari segi kaedah strategi dia, dan juga mungkin dari segi skill ataupun penampilan gaya mengajar itu. Dari segi intonasi suara tak jelas dan sebagainya, saya rasa dah cikgu semua benda itu okey. Dan media bahan bantu ni, bila anda buat RPH, dan benda inilah sama yang anda kena hantar kit media, saya rasa dia tidak ada masalah. Bila anda mengajar, anda gunakan bahan bantu mengajar, dan bahan bantu itulah yang anda perlu hantar sebagai kit media itu. So maknanya anda buat JSK, you mengajar, dan pada masa you mengajar tu, you gunakan bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar tu contohnya you buat kad gambar 1, yang kedua you buat model 2, yang ketiga you buat lembaran kerja 4, yang kelima you buat projek 5. Ni kit ni dia. Maknanya you mengajar guna bahan tu, dan benda yang sama juga you hantar untuk tugasan. So 15%. Bukan benda lain you kena buat. Cuma you, waktu mengajar itu buatlah ada arahan dia sikit. Kalau langkah 1 saya nak you buat video. So tunjuklah CD video tu sebagai 1. Yang kedua, bila mulakan pengajaran you tunjuklah 1 model objek, contohnya mouse. 2 dah. Yang 3 you buat kad perkataan. You pun tunjuklah kad perkataan 1, kad perkataan 2, kad perkataan 3. Itu kad perkataan 3 dah. So benda yang sama nanti you hantar dalam media ni. Dan media. Yang keempat, alat pentafsiran tu. Inilah. Bila kita mengajar, yang lepas saya kata penilaian, pemerhatian, yang kedua lisan, yang ketiga bertulis. So inilah dia alat pentafsiran tu yang kena hantar JSU dan set ujian. Inilah dia. RPA yang sama, bahan bantu mengajar, dan juga JSU. Langkah 1 buat pemerhatian. Mana dia alat soalan dia? Pemerhatian nak tengok apa? JSU dia arah apa? Pemerhatian nak tengok dari segi kognitif dia apa? Dia boleh melakukan 3-4 tanda kat tu. Pemerhatian, letak itu. Pemerhatian. Bahagian apa you nak tanya? So, arah siapa? Sesuaian ke, boleh adaptasi ke, boleh melakukan? Tick. Yang kedua, lisan. Nak tengok apa? Efektif psikomotor. Tanda bawah tajuk apa? Tajuk 1 tentang nombor. Yang kedua, konsep nombor. Yang ketiga ialah kesimpulan nombor. So, tanda. Dan soalan ni apa? Inilah dia punya. Bila you mengajar benda yang sama je, you akan kata siapakah, di manakah, mengapakah. So, lisan. Bertulis. Okey, jawab soalan berdasarkan ni. So ada soalan 1, 2, 3, 4, 5. So soalan 1 tu arah pengetahuan. Soalan 2 kepahaman. Soalan ketiga lisan. Benda yang sama juga you hantar. Lembaran kerja dalam bentuk bertulis. Maknanya dalam RPA tu kaedah teknik. Bila mengajar kita guna bahan bantu media. Betul. Bila kita mengajar kita ada mentaksir dari awal sampai akhir. So benda yang sama juga. So dalam RPH yang lengkap tu dia kata detailkan benda tu dan you hantar. So dapatlah markah. Jadi dari segi logik bila you buat makro nanti you guna bahan itu. Tugas dia sama kan? Jadi lepas tu alat pentafsiran. Inilah dia alat dia. Sama juga. Benda yang sama juga. 1 RPH dalam RPH itu JSK bina 3 RPH. 1 RPH you buat mikro. Dan mikro itulah yang anda tunjukkan dia punya makro-mikro itu sebagai tugasan semualah. Okey. Okey, setakat tu ada soalan? Ada soalan tak? Jelas tak? Jelas? Tak jelas? Macam pening, senyap ni. Okey tak okey? Okey. Takut. Benda
benda yang sama juga. Di situlah bila mengajar kena pakai RPH, betul? Bila mengajar kena RPH. Okey, kita buat RPH. Dalam RPH ada kaedah. So dalam situ ada kaedah. Okey. Dalam RPH ada teknik, dalam teknik tu ada RPH. Dalam bila kita mengajar kena ada bahan bantu mengajar. So bahan bantu mengajar kena sedia aktiviti, betul? So bahan itulah you akan hantar nanti. Dalam mengajar ada pentaksiran. Dan alat pentaksiran lah you kena buat dan you kena hantar. So itulah kerja dia. Bukan GSK lain, bahan bantu lain. No. Cuma dia lebih tersusun lah. Okay. Sebab dalam bila mengajar, saya kata nanti bila saya kata mengajar, saya akan ikut format betul. Contohnya bahan bantu mengajar. Ada 10 markah itu. So kalau you tak buat, tak adalah 10 markah. So dalam mengajar pun you hilang 10 markah. Dalam tugasan pun 15% dia tak ada. So memang jangan mimpi dapat A lah. Itu cerita dia. Dalam penilaian pengajaran ada pentaksiran 10 markah, persediaan 10, pelaksanaan 10. Kalau you tak buat pentaksiran ni, GSU, GSK tak ada, bila mengajar pun you tak buat, you hilang 10. So 100 markah penilaian untuk you buat makro. Tolak dah bahan bantu tak ada 10. Tolak pentaksiran tak 10, dah tinggal 80. Belum tolak yang lain lagi. So dari segi RPH anda pun tak dapat A, pengajaran tak dapat A, dan juga set media ni pun tak dapat A. Jadi macam mana nak dapat A? Sebab tu dia berkait, berhubung. Bukan nak takutkan, tapi inilah you tak ada sahdi. So maknanya anda dah buat RPH yang lepas, so murnikan, betulkan ataupun nak buat yang baru pun lagi bagus. Challenge sikit kan. Tugasan 1. Pergi tugasan 2, berdasarkan topik yang sama dalam penyedia RPH. Mana RPH tadi? Tajuk keluarga aku RPH yang sama, jadual JSU. Contoh satu pengajaran 1 jam pengajaran tu you buatlah JSU. Pemerhatian langkah 1, 2. So pemerhatian tu you nak perhati apa? Dia boleh melompat, dia boleh apa? Kalau matematik you tak tengok, dia boleh bergerak ikut arahan, 1. Yang kedua dia boleh memilih bilangan yang betul, 2 betul you nak perhati. So maknanya dia pilih ke arah apa? Tak adalah. 1 mendengar arahan. Okay, 1. Yang kedua dia boleh memilih nombor yang betul. Okey, so arahan ni. So mendengar arahan tu arah apa? Faham. Okey, bergerak situ. Takkan tahu, faham. So kepahaman. Okey, arah kepahaman. Ni JSK tu. Dia ada bila JSU tu dia topik dia. Topik apa yang nak tanya, perkara lah. Tadi saya kata arahan. Yang kedua dia punya arah dia, kepahaman. Ini pun soalan dia bawah tu bergerak ke arah apa. Yang kedua ambil bola mengikut jumlah yang diberikan. Ambil bola itu. Okey. So pemerhatian itu dia ambil bola tu, betul tak? So maknanya kalau disebut 3 arahan yang 1, arah kepahaman, ambil bola itu, sama ada aplikasi atau kepahaman tak? Tak setik. Okey, ini soalan dia. So ini soalan pemerhatian. Langkah 1 dan 2. Pergi lisan pula. Okey, lisan. Apa lisan? Okey. Sebutkan di mana, kenapa, mengapa, dan ini soalan dia. Betul. Jadi soalan tu kat mana you nak tanya, arah apa, pengetahuan dan sebagainya. Pergi bertulis buat bagi lembaran kerja. Okey, ada 5 soalan. Soalan esei apakah? Soalan 2, huraikan. Soalan 3, bagaimana menggunakan. Soalan 4, hasilkan penulisan. So kepahaman, aplikasi, situasi, analisis dah ada situ dah. Nilaikan, manakah yang lebih baik penilaian. So kat langkah mana? So ini dia GSU. So soalan dia diberi lembaran kerja, apakah nama ni? Okey, sebutkan nama ni. Bagaimana menggunakan ni? So dengan jawapan itu alat pentaksiran diberi lembaran kerja. So bila you mengajar pun sama kan? Diberi pada pelajar, you tanya, okey dah jawab soalan lembaran kerja.
So set soalan mesti mengenai soalan pelbagai aneka pilihan. Ada soalan esei, ada soalan bertulis. Ada soalan lisan, bacaan, tulisan ada. Ada soalan pemerhatian, ni maknanya. Ada berstruktur, ada esei. Esei mungkin karangan, mungkin huraikan. You suruh pelajar tu bincang lagi bulan, jawab soalan tu. Jadi esei walaupun dia lapor tu tak ni, jadi jawapan tu esei mungkin dia perlu persembah dalam bentuk peta minda dan sebagainya lah. Okay. Alright. Alright ya? Okay. Dan sekiranya jawapan membuat penyesuaian bentuk soalan. Okay. Lepas tu buat mikro dan makro. Mengajar. Okay. Pengajaran mikro dan makro. Mikro ni pendek. Masa dalam 5 ke 10 minit je. 5 ke 15 minit mana pendek. Masa yang pendek untuk melihat satu kemahiran saja pilih. Okay. Mikro. Maknanya jangan susah hati. Daripada RPA yang sama keluarkan. Contoh you buat RPA langkah 1 sampai penutup, you nak buat set redaksi ya. Keluarkan set redaksi je, detailkan set redaksi tu. Set redaksi 3 minit. So maknanya pendengar mikro anda 3 minit sahaja. Pelajar pun kecil, pelajar pun tak lebih 5 orang. Pilihlah dalam kelas ni, kalau kita bersemuka nanti buat mikro, pelajar anda sebutlah Suzana, Aino, Suzana Pizza ni, letaklah meja 5 orang kat sini, you buatlah mikro. Itu tujuan mikro. Di situlah nak tengok anda cara bahan you pakai, penyampaian you, sebut nama 5 orang, sebut 5 orang kalau pengajar biasa, sebut ni. Okey, Siti bagus, okey apa Aino, okey you boleh bergerak, kalau ada bahan you boleh bagi seorang satu. Maknanya inilah tumpuan dia kenapa mikro nak tengok skill you. Macam mana you berdiri, you bergerak, takkan you duduk senyap, you pergi pada 5 orang. Inilah pengajian mikro dia. Kalau di universiti dia ada bilik mikro. Bilik mikro dari kamera tengok atas, tengok bawah, tengok kanan. Itulah. Kita akan lihat, anda boleh tengok di video bagaimana anda punya movement. Tengok diri belakang, kanan, macam tengok kalau dulu apa AF macam itulah dia. Atas, penuh, you belajar macam ni. Jadi kalau penilai tu saya duduk di bilik tayangan tu, bilik untuk pemaham dekat dia, saya di bilik luar, di situ saya boleh tengok lah. Kamera banyak. Tengok kaki tu macam mana, tengok ni macam mana, tengok ni bahan macam mana. So saya tengok situ saya boleh komen lah. Ni pengajian mikro, nama bilik pengajian mikro untuk melihat detail. Bagaimana cara pergerakan, bagaimana berdiri, duduk nak serah bahan, macam mana nak tunjuk bahan. Kalau guna bahan, nak pegang bahan tu, nak tunjuk pegang macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, mana satu kat ayat, nak tunjuk sini ke, cara pegang. Ni penting, semua aspek tu diambil kira. Lepas tu kita tengok, kita komen, tayangkan balik. Okey cikgu, ni macam mana dia tahu? Itulah sebab dia banyak kamera, tengok situ, fokus bahan. Dia guna whiteboard, dia pun tunjuk tengok kamera. Dia pergi belah mana, sesuai tak? You hanya lebih belah ni je, belah ni ke, penggunaan kecil tak sesuai, perkataan tak nampak ke, barulah kita tahu. Ini saja mikro. So pilih nanti, setiap orang akan ambil satu kemahiran, dia akan buatlah mikro. Ambil daripada RPA yang tadi, yang you buat RPA penuh yang nak mengajar tadi, ambillah satu. So maknanya dah tentu bahan bantu mengajar, kit media dah ada, set soalan dah ada, so you detailkan, kemaskan benda tu, so mengajarlah. Contoh kemahiran set redaksi ke, kemahiran menyoal ke, nanti kemahiran nanti saya akan pilih, kita akan bagi, kita ada nombor pelajar ni, sama ada undian ataupun ikut urutan. Nombor 1 hingga nombor 30, nombor 1, 2, 3, 4, 5 ada 9 kemahiran, contohnya 9 ke 10. Nombor 1 buat tajuk 1, nombor 2 buat tajuk 2 sampai 10. Lepas tu nombor 11 tu sambung balik nombor 1. Kalau saya bagi pilihan, semua akan buat set redaksi. Kita akan lihat satu kemahiran je pembentangan dan akhirnya set redaksi profil. Kebanyakan begitu. Yang lepas semua nak buat set redaksi. Dia rasa set redaksi senang, tapi memang fail. Jangan marahlah saya kata kan. Ini realiti.
Bukan kita kena nak mengembirakan, oh bagus cikgu, terima kasih. Tapi tak betul nak apa, kita nak mengajar. Mengajar ni sebenarnya kita kena ingat satu benda, kita beza dengan orang lain. Okay. Kenapa kita perlu kisah? Kan? Tak kisah sebab kita nak mengajar, saya mengajar anda dan anda nak mengajar orang. Itu cara beza dia. Kita nak mengajar orang. Faham? Boleh beza kan? Maknanya saya mengajar anda menyampaikan dan anda akan mengajar orang. Sebab tu kena betul. Dan beza bila anda mengajar anak murid, sebab murid tu akan jadi macam-macam. Ada jadi engineer, ada jadi doktor, tak kisah. Okay. Dia jadi engineer untuk diri dia. Dia jadi doktor untuk diri dia pada orang, tak kisah. Sekarang ni anda untuk orang lain. Beza kan? Sebab anda nak mengajar dan anda akan mengajar orang. Anda ajar doktor, nanti dia ajar doktor, tak, bukan dia ajar orang lain lah. Dia hanya hasilkan produk dan sebagainya. So okay. Sekarang kita nak melahirkan orang. Sebab kita kena beza. Sebab orang tu jadi tingkah laku, attitude, sikap dan sebagainya. Tu lain beza cikgu dengan orang lain. Sampai universiti dan sebagainya, kita ajar cikgu, maknanya kita nak mengajar orang yang nak mengajar orang. Kalau orang yang mengajar engineer, kita nak mengajar dia untuk menghasilkan projek, untuk menghasilkan ni. Tu beza dia. Jadi, ni. Okey, ada soalan sangat tu. Mikro, makro. Mikro dulu. Ada soalan tak? Keluarkan, ambil itu, detailkan. Objektif dia nanti tak apa, saya akan bimbing nanti. Detailkan kat situ. Kalau dalam tu isi korang lebih kurang, kali ni kena perincikan lagi. Okey, pemilihan. Nak undi anda tentukan atau kita tentukan berdasarkan nombor pada kedatangan itu? Nak yang mana? Cikgu tentukan. Okey, ikut indeks nombor Nombor 1 tajuk 1, nombor 2 tajuk 2, nombor 3 tajuk 3, 4, 4, 5 kan. Akhirnya kita dapat tengok keseluruhan tentang kemahiran-kemahiran ni. Makro, pengajaran penuh yang you buat RPS. 1 jam ke setengah jam, 40 minit ke, 1 waktu, 2 waktu tu pulang. Okey. Okey, itu terpulang pada anda. 1 waktu ke, 2 waktu ke, itu kreativiti anda. Okey, saya tak nak tetapkan, itu bergantung pada anda. Okey, apa indikator dia? Kalau saya kata buat 1 waktu, mungkin anda terhad dari segi aktiviti kaedah anda nak buat. Bila nak mengajar 1 waktu tak sempat setengah jam. Okey, jadi buat 2 waktu. Terpulang. Ni saya kata kalau anda rasa cukup 1 waktu, buat. Kalau anda rasa 1 waktu tak membantu anda nak buat aktiviti, perbincangan, kumpulan dan sebagainya, so kena buat 2 waktu. Terpulang. Rasa beban dan sebagainya. Dan ini strategi anda. Yang penting anda rasa anda boleh sampaikan. Kalau saya kata setengah jam, anda kata terikat. Apa boleh buat setengah jam? Betul. So buatlah 1 jam. So dah terpulang pada anda. Jangan kata berapa minit. Kalau nak buat sejam, buat sejam. Nak buat 30 minit, buat 30 minit. Tapi risiko dia kat situ. Kalau 1 jam pula buat, tak tahu apa nak isi, asyik ulang lama, tu pun satu juga. Yang penting, ingat pengurusan masa. Dalam pengajaran, pengurusan masa penting. Kalau langkah 1 you kata 5 minit, 5 minit lah. Langkah 2, 10 minit, 10 minit lah. So kalau rasa cukup tak? Jadi boleh test kat sekolah lah. Test. Dan macam mana persembahan nanti, kita kena ingat. Ada 2 benda lah. Kalau bersemuka, sepatutnya kita akan online. Anda kat depan kelas lah. Satu kelas penuh tu makro. 40 orang, 40 lah. 30 lah. 20 lah. Jadi kalau bersemuka nanti, sepatutnya makna kita akan jadi murid. Sebab tu dia 6 jam kredit. Makna banyak masa. Seorang 40 minit. Sebab tu kursus ni lebih pada pengajaran. Kalau kita kira, anda kira seorang 1 jam, maknanya kita ada 30 orang, maknanya 30 jam
pengajaran untuk makro. Sebab tu kalau saya kata bye-bye pun tak apa. Nanti pengajaran lepas tu minggu kedua tu, nanti perjumpaan kedua esok anda dah start mengajar. Saya kata tak dan, sebab bila kita nak mengajar esok kan kita buat apa hari ni. Satu dua minggu ni, minggu depan pertemuan akan datang memang akan mengajar mikro dan makro. Jadi cuba bayangkan, seorang ambil 1 jam. Siap dengan bincang apa, maknanya kita ada lebih kurang kalau 30 orang, maknanya kita perlu 30 jam. 30 jam tu maknanya kalau sehari seminggu sekali jumpa 3 jam, maknanya 7 kali 4 pertemuan untuk mikro. Kalau makro, mengajar 10 minit, perbincangan 10 minit, 20 minit. Okey, seorang setengah jam ke 20 minit kan, bayangkan 4 ke 3, 12, 20 minit. So kita ada 30 orang. So 20 minit, 3, 16, 160, bahagi dah ni, mana berapa jam kita perlukan. So maknanya memang pertemuan itu untuk perbentangan mikro dan makro. Betul? Cuba kita, seorang 20 minit lah. Bincang asal lebih. Mikro lagi banyak. Memang sebab nak komen, nak ni ke dan sebagainya, memang. Kalau seorang setengah jam, mengajar dia, betul kita, kalau dia mengajar 10 minit, perbincangan 10 minit, pergilah setengah jam. Makna setengah jam seorang. Makna kalau kita ada 30 orang, 30 jam, makna kita perlukan 15 jam. So bayangkan 15 jam mikro, 15 jam mikro tambah dengan 30 jam. So maknanya 45 jam kita perlukan untuk mikro dan makro. Okey, bolehlah kita kurang lebih kurang 40 jam lah. 40 jam. So kita bahagi 7. Maknanya lebih kurang 5 pertemuan untuk mikro dan makro. Sebab dia khusus ni 6 jam. Sebab tu. So sekarang ni, hari ni dah esok dah 2 pertemuan 14 jam. Mana pertemuan yang kedua nanti, pertemuan online, dan sebagainya, kita ada lagi 6 pertemuan lagi secara bersemuka, dan 2 online tu kita akan buat mikro dan makro. So macam bila nak ada teori dan sebagainya. Dan juga waktu online pun nanti saya akan buka untuk mikro dan makro. So untuk menjimatkan, memudahkan, anda tengok masa banyak tak banyak diperlukan. So anda boleh rakamkan mikro dan makro itu di sekolah. Tayang lah kat sini. Tayang, saya tengok okey boleh laju ke, boleh ni ke, okey ni okey. Tengok apa, komen terus berdasarkan tayangan tu. Kalau buat live kat sini, kalau mikro ni, tujuan mikro ialah membantu guru. Kalau buat live kat sini 4 orang, anda pilih kawan pun tak tolong anda, fail. Memang fail. Kalau kawan mikro, you ada pelajar you 5 orang, you tak boleh sebut nama 5 pelajar tu. Walaupun mengajar 5 minit, 5 pelajar pun you tak boleh sebut, gagal. Itu sebab mikro, kita nak sebut pelajar. Penungguhan, bagus, terima kasih. Okey, macam mana dengan Hafizah, you pun pergi dekat dia. Okey, ada komen lagi, saya kira ni diam. Kawan pun diam, sebab tu kalau bila kita live, kawan kena tolong. Mikro dan makro pun kena tolong. Tanya, okey, saya tak faham, cikgu boleh terangkan. Cikgu pun terangkan, maknanya penjelasan berjaya. Kalau 5 orang bahan dibawa, tak boleh bagi seorang satu mikro, macam mana? Dibawa, contohnya dibawa merasakan makanan rasa. Bagi orang satu kek, yang ni makan donat, yang ni makan ni dia rasa, okey. Ni hanya satu je rasa, tunjuk yang ni kek, rasa ni sedap, mana yang masam, sekian, terima kasih. Mikro. Ini tujuan mikro ialah spesifik, you boleh pergi eye contact dengan dia, macam Tuhan you pergi dekat dia, barulah betul. Okey. Dan juga makro, sama juga pelaksanaan sesi, you buat rakaman, test tak okey, buat lain. Test tengok 5 minit, kalau 5 minit, 5 minit lah, kalau 3 minit, ingat. Kalau set induksi penutup, kalau setengah jam, set induksi je 3 minit sahaja, 3 minit. Tayang bincang-bincang. Kalau sejam bolehlah 5 minit. Penutup pun 3 minit je. Jangan lebih sampai 5 minit. 1 jam boleh 5 minit. Jangan set nasi 10 minit. Fail, gagal.
Video 2 minit. Soal jawab, okey apa dengan video dan semua. Okey, itulah kita akan belajar hari ini. Terima kasih. Tapi elemen baca study, apa maksud set naksi? Kita baca lah set naksi. Memulakan pengajaran dengan aktiviti menarik dan kreatif. Merangsang, tujuan set naksi adalah merangsang pemikiran murid, merangsang pelajar, menghiburkan pelajar, menarik minat pelajar. So makna set naksi anda mesti ada elemen tu. Ringkas, padat, menjelaskan tentang konsep ataupun tajuk pengajaran. Ada tak yang menjelaskan? You bawa benda tu, oh nak belajar tu. Ada tak merangsang minat tumpuan pelajar? Excited gila, bestnya. Ada tak? So ciri itu yang you kena pamerkan. You tayang video pun, macam mana merangsang? Tunjuk gambar pun pelajar dah pernah tengok gambar. Tak nampak tu? Maknanya elemen tu tak ada. Macam mana ya elemen merangsang minat tumpuan, menjana idea pelajar, membuka pelajar untuk memberi idea pendapat, keinginan ingin tahu dia. Tak ada elemen tu. Bila tunjuk ya, bila dah tahu, nampak dah ingin tahu, apa cikgu ni? Dia rasa macam nak ni, boleh tengok cikgu. Di situlah dia bagi idea. So nak see, percayalah. Itu yang panggil elemen tu. Bukan anak tunjuk gambar tajuk kemenangan Jaraya, you pun ambil tunjuk gambar kemenangan pelajar tersebut. Oh, kemenangan Jaraya cikgu. You pun bukan. Sedangkan itu tajuk dia. Sekian, terima kasih. Anda mungkin dalam 10 second tak sampai pun 10 minit. So tak berjaya dah saya nak see. Tak adalah markah 15%. Sebab baru sebut je, pelajar dah kata, oh, takkan dak last sekali. Kita akan belajar kembali. Betul lah cikgu, tadi saya jawab. Sebab tu kita kena jadi careful. Pastikan seleksi itu bukan guna slide. Yang buat seleksi pun dah tayang kat slide tu tajuk dah. Lepas tu buat dengan pelajar. Maknanya seleksi dah ada waktu you tayang kat papan putih tu. Tak payah tayang video. Sekian, terima kasih. Kalau you buat macam tu, saya kata dah cukup dah semasa. Jangan marah saya. Buat apa tengok benda lama-lama sampai 5 minit, 10 minit, benda dia dah beritahu saya nak see. Kalau nak tengok 5 minit, lepas tu komen. Dah tengok, dah habis, dah semua kawan dah tengok, kawan pun dah kata best aktiviti dan sebagainya. Komen akhir saya kata, okey cikgu, saya nak see cikgu gagal. Kenapa gagal? Dah best kan video menarik, aktiviti menarik. Sebab waktu mula cikgu tayang PowerPoint, cikgu dah appearkan dalam PowerPoint tu tajuk dia kat situ. Keluarga saya, selamat hari raya. Dah tajuk dah ada kat situ, dah pelajar pun baca. Selamat hari raya, you pun buat diam. Okey, tengok video ni bukan, tengok video bincang-bincang. Okey, sebenarnya kita akan belajar selamat hari raya. Apa barak? Okay, so tu mikro. Dan refleksi itu sikit je, refleksi itu mikro makro mungkin satu line je, penambahan, kekuatan dan penambahbaikan itu je. Bila you mengajar tu buat mikro, apa kelemahan dia berdasarkan komen-komen tu, yakinan bahan tak cukup ke, bahan tak menarik ke, kekuatan dia mengukuh ke dan sebagainya. So penambahbaikan perlu menyediakan apa tu. Okey. Tu saya kasih. Sorry. Maknanya kemahiran tu contohnya kemahiran mikro, kemahiran redaksi, memulakan pengajaran, pengukuhan, perbincangan, bahan bantu mengajar, penyoalan, penutup. Ni ada kemahiran. Nanti kita pilihlah, saya akan bincang nanti. So pilih dia, ambil daripada RP anda, keluarkan. Inilah rancangan mikro, objektif dia. Objektif mikro bukan objektif pengajaran. Mikro, contoh seperti objektif mikro anda ialah merangsang, menarik minat pelajar dengan bahan maju yang ditayangkan. Okay. Kalau penyoalan,
So baca, study lah apa maksud penyoalan. Jenis penyoalan, ciri penyoalan tu, intonasi. Dalam penyoalan mesti ada intonasi. Dalam penyoalan mesti ada pelbagai arah soalan. So dalam waktu you mikro tu, itulah saya nak tengok. Ada tak internasional? Siapakah, mengapakah, ada guna ganti tanya. Soalan tu mencapah ke, tertutup ke. Okey, eye contact soalan, orang beri jawapan you pun dak ya, okey. Kod dah terima kasih, bagus ke tak ada, you pun sabar aje. Inilah markah dinilai mikro itu. Bilangan soalan semua arah sama aje, apa nampak, apa berlaku, apa terjadi, apa aje. Arah soalan sama aje, pengetahuan, kefahaman je. Banyak soalan. Okey. Okey, ada soalan sangat tu. Ada, tak ada. Cikgu saya nak tanya Buka, saya buka, tanya. apa sesi pengajaran ni maksudnya ada yang kita kena rakam lah ya? Okey. Rakam dan kita tayang dalam kelas. Kalau kita bersemuka nanti, tempat kita buat dalam kelas bersemuka. Anda pilih mana, nak bersemuka pun okey. Kita ada 2 hari lagi, tapi learning sekarang kita tak tentu. Nak bersemuka tiba-tiba pusat tutup. Kan? Kalau kena benda jangkaan yang kita ni. Kita kata kemungkinan ni berlaku macam ni. Okey, kelas wajib. Okey ya, kita ikut jaga. Kelas kita tak nafikan, kelas wajib. Sama ada bersemuka kalau di pusat pembelajaran wajib. Kalau online pun wajib hadir. Sebab 100% kehadiran wajib. Okey, kalau tak ada boleh di bawah. Berapa persen je? Mungkin 10% je. Kalau 10%, kita ada berapa pertemuan? Okey, kita ada memang 42 jam. Mana persennya ialah okey, satu kursus kita ni ada 42 jam, maknanya 84. Okey, sebab 6 jam 84 ingat 84. Okey. 84 jam. 84 jam ni 10% maknanya 8 jam. Betul. 8 jam tu maknanya sekali je you boleh tak ada. 8 jam sebab satu pertemuan kita 8 jam. 7 jam. Ni 8 pagi sampai pukul 5 petang tu ada 7 jam. Maknanya sekali je boleh tak ada. Sekali je. Maknanya sekali online je. Online ke ataupun macam hari Sabtu je boleh tak ada. Ahad dah hadir. Bukan main 2 jam kita hadir kuliah 2 jam. Kita sekali 7 jam. Tu masalah dia. Itu satu. Jadi kalau tak boleh hadir, kenapa? Mungkin anda hanya alasan kesihatan. Bolehlah kalau sekadar ada ni tak boleh buat tunjuk solat, itu boleh bicara lah. Kalau sekarang ni kata nak buat online kelas, tak ada alasan lain, kena hadir. Kalau bersemuka dah okey, kenapa dibuat? Kerana arahan kata nasional kata dah ni semua tak boleh hadir, tak apalah. So sekarang ni kita kata 2 kali sekali pertemuan. Minggu pertama pertemuan, minggu kedua pertemuan online, minggu ketiga. Okey. Maknanya kita ada 2 kali lagi pertemuan. Kita nak buat pembincangan. Okey. Tapi banyak. Kita kena standby lah. Kemungkinan satu kawasan pusat tu ditutup. So kita tak boleh hadir. Yang kedua pula mungkin PKPD. Daerah tu pula ditutup, tak boleh hadir. Yang ketiga pula mungkin pesyarah ke ataupun siapa pula kena COVID tak boleh hadir. Ni kemungkinan tu yang kemungkinan dia akan berlaku. Sebelum kelas kita survey dulu, kalau kerana dia tak hadir kerana kawasan dia, saya tak boleh hadir kena PKPD, kita buat hybrid lah. Dalam yang berjumpa kita live, yang tak datang hybrid lah. Maknanya kita buka, dia dengar lah Google Meet ke Lina ke, dia dengar lah. Jadi mungkin waktu duduk bangun berdiri dia tak nampak lah, takkan siapa nak ada kamera nak pusing, komputer nak pusing kan. Tu nasib dia lah. Ataupun yang mengajar tiba-tiba saya tak boleh hadir kena konsep rapat, tak boleh kurantin pula. Mungkin tu pasal hybrid. Ni benda ni akan bergantung. Bukan kata tetap. Itu yang bila arahan tu kata budi bicara, akhirnya tertakluk pada perkembangan dan bersyarah. Kemungkinan benda tu berlaku.
Kemungkinan anda tak boleh hadir kerana konten rapat. Maklum, konten rapat tunjuk sejahtera merah, kuning ke. So terpaksa buat hybrid. Yang datang, yang okey datanglah waktu kuliah. Ataupun semua orang kelas tu tak nak datang. Tak apa, semua kita hadir. So maknanya standby tu buat rakaman. Kalau tak boleh nanti waktu pembentangan dalam kelas nanti tunjuklah rakaman. Kita tengok rakaman itu, kita bentang berdasarkan rakaman. Kalau nak pilih pelajar, you jadi pelajar, you pun tak ready. Naik. So bila buat pelajar tu nanti kena buatlah kad nama. Okay. Supaya dia boleh sebut nama. Ataupun tak ingat nama, sebutlah nama apa. Okey Siti, saya mengakulah Siti, tolong kawan. Okey Siti, dia jawab, nama saya Enok, saya bukan Siti. Tak boleh, dah nampak fail lah kawan tu. Ya, okey jawab, bangunlah. Okey bagus. Kena tolonglah. Kadang tak ingat nama kan. Kena letakkan nama itu. Takkan kita mengajar nama pun pengajaran kita tak tahu pelajar, letak kat nama tu. Tulis nama bagi tu sebab kita mengajar, kita tak kenal, buat macam untuk letak kosong. Okey sebelum kelas, okey tulis nama, letakkan kat situ supaya kita senang sebut nama. Bukan apa, mungkin kita kenal tapi kita terlupa. Bila kita nampak nama kita nak sebut. Sebut tu tujuannya remind. Maknanya guru berjaya melayang pelajar, menyebut nama pelajar. Lepas tu bila jawab, okey terima kasih, jawapan betul ada. Elemen-elemen tu lah yang nak. Kadang kita terlupa, kita ajar je nama pun tak sebut. Pelajar pun tak sebut. Kalau you buat video, lepas tu boleh test ulang tengok okey. Tak okey, rakam lagi, saya tengok komen lagi. Tapi kalau you buat live, nak buat semula mana ada masa. So tu yang nasihatkan, test, rakam, datang bawa nanti mikro, tunjukkan video tu. Boleh? InsyaAllah. Boleh. Kalau nak buat dalam kelas pun tak apa. Pertemuan tu nanti bersemuka tengok. Bersemuka sebab kita tak tahu kan makin banyak tiba-tiba nak buat live tiba-tiba. Sebab tu standby. Kalau nanti tunjuk rakaman je. Bila pengajaran nanti pun makro nanti. Kalau nak buat seorang nak tengok sejam. Nganga nak tengok sejam kan. Jadi bila video tu okey. Okey lajukan sikit yang ni. Okey bagus, kita dah tengok dah. Okey lajukan sikit. Kita boleh sikit-sikit lah. Jadi so maknanya tak adalah semua nak tengok duduk sejam untuk Allah. Maknanya kalau sejam mengajar, kita ada 30 semua pelajar ni. Adult learner, you kena ajar. Kalau sekarang tahun darjah 3 you mengajar, semua kena jadi budak darjah 3. Berlakon jadi 3 kan. Kena sporting lah. Siapa nak baca? Saya cikgu nak baca. Jangan saya baca, semua diam, tak nak baca. Jadi, kesian kat kawan kan. Okey, ada soalan apa tadi? Saya tak boleh baca. Apa? Tanya apa? Dalam chatting ni? Amizul Anwar Ustaz. Dia ada interview bagi kita. Tak apa, pergi interview, saya tahu. Nak buat macam mana, dia ada mesej dia. Okey, tak apa. Tak apa, kita fleksibel lah nak pergi interview ni. Cuma saya nak beritahu anda situasi dia. Kita faham benda tu. Kan? Dan kita pun nanti macam yang lepas lah. Okay? Mungkin macam ni untung dia interview online kau dengar pun tak apa, that's okay lah kan. Ada. Cikgu. Ya. Nak tanya kalau kita nak buat rakaman yang waktu kelas sekarang kan. Kamera tu dari sudut mana yang terbaik kita dudukkan dia? Saya tak tahu lah yang boleh menampakkan you rasa atau kadang kawan tolong bila macam ni lah dia bila kita mengajar secara kelas nampak semua betul kan, bila kita pergi ke papan putih nak highlightkan apa yang nak tulis mungkin kamera tu fokus ke papan putih. Bila you banyaklah bila you pergi papan putih you nak tulis mungkin perlu highlight belakang nampak pelajar papan putih lepas tu highlight ke apa you tulis betul tak you guna putih. Ataupun bila you nak tunjukkan bahan bantu mungkin fokus pada bahan yang tunjuk. Ini mungkin perlu ada benda tu lah. Ataupun dah kalau lah tak ada siapa nak ambil gambar you letak kamera bodoh tak belakang je lah. Nampak macam mana? Gantunglah, tak tahulah kan.
Kalau ambil mingrok, zok, orang pun tengok pening tak boleh kan. Itu yang kena edit, kena ni. Kena pandai lah benda tu. Kalau makro nanti mungkin nak buat setengah jam nak hantar, mungkin dirakamkan 5 minit, cek nak sila. Lepas tu langkah 1 mungkin. Fasa 1 mungkin. Jauh tu sebab nak hantar file video sekali setengah jam mungkin. Penuh. Ini kreativiti lah. Jadi standby rakaman tu tak apa. Boleh? Ada soalan lain? Cikgu tanya. Ya. Kan yang presentation tu Ya. Untuk dalam kelas tu maksudnya kena libatkan semua pelajar lah untuk makro ni. Boleh? Untuk tugasan 3 ni, pelaksanaan pengajaran yang sesi pengajaran yang makro ni, maksudnya kena libatkan pelajar dalam kelas yang kita mengajar lah. Iyalah, kalau ada kelas belajar, kita pakai kelas kita mengajar. Kalau tak ada, carilah kelas lain. Okey, kalau kelas kita mengajar lagi cantik, kita kenal pelajar tu. Sebut nama dan sebagainya, kita sebut kan. Tak kisah mana-mana pun. Pelajar, kita sendiri jadi pelajar pun tak apa. Nak challenge pelajar ni, macam mana kaedah ni, tak nama dan sebagainya. Okay. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Sebab kita kekurangan masa dan banyak rakaman. Nanti bila ni terus je hantar rakaman tu. Cikgu, untuk rakaman ni kalau kita buat sesi pengajaran online boleh ke? Boleh. Macam ni kan. Okey, macam kita bersemuka tadi kata nak buat pengajaran online. Adakah ia membuat? Boleh tak? Tak ada masalah. Sekarang ni okey. Contohnya cikgu Zainal nak mengajar. Sekarang ni kita sesi dia kata saya nak mengajar mikro macam ni. Boleh tak masalah? 5 minit saya nak tengok. Saya tengoklah. Jadi adakah anda boleh layan 4 orang tu, Siti, berapa orang tu dengan mikro ni dalam live macam ni untuk mikro? Boleh layan dengan bahan ni, bagi dekat dia cukup. Dia tayang video dia boleh ni. Okey, tak masalah. It's okay. Right kan? Tak apa. Ni terpulang pada anda, kreativiti anda. Saya nilai berdasarkan apa yang anda bagi lah. Kalau anda nak buat macam tu, buat macam tu lah. Kalau nak pakai online sekarang ni, pengajaran secara live ni, okey juga. Tak ada masalah. Okey, you kata okey, lihat je barang kerja yang diberi. Pelajar kata mana cikgu, mana? Tak ada pun. Dah. Betul kan? Jadi maknanya kalau live ni, maknanya kita kena bagi dah kat pelajar tu. Macam ni kena pasti dah pelajar, okey kelas ni, okey print semua. Saya dah emailkan lembaran kerja, boleh tolong print sekejap? Okey print. Jadi bila you kata okey, sekarang keluarkan lembaran kerja 1. Okey, buat latihan. So maknanya semua dah ada dah. Dia pun keluar, dia pun tulis sebab dah print. Jangan lembaran kerja 1 kat mana cikgu? Dalam email, dalam WhatsApp. Okey, buka, tak ada cikgu. Gagal lah. Ni maknanya kena benda-benda tu kena susun. Kalau kita cut gambar, okey sekarang ni lihat gambar yang cikgu tunjukkan anda kat depan, tunjuk gambar ni. Sure ke benda tu nampak? So gambar tu kena bagi kat pelajar dah. Dalam WhatsApp dia kan dalam ni dia boleh buka, dia boleh tengok. Printkan siap-siap, dia pun tengok. Sebab bila kita nak online tu kadang kita buat macam main dulu. Ni elemen kenapa PDPR gagal ni sebab cikgu tak bagi bahan ni tu. Langkah 1. Gambar set naksi. So, you tunjuk gambar tu, pelajar dah ada gambar dah. Okay, dia boleh tengok. Oh, okey, tengok gambar cikgu, dia pun tak nampak macam mana saya tunjuk anda. Anda pun tak nampak kan? Takkan nak tengok macam ni. Depan sikit cikgu, sikit lagi. Pening kepala. So, okey, tengok gambar yang cikgu tunjukkan ni. Okey, anda boleh tengok bersama anda kan? Okey, apa yang awak nampak? So, anda boleh tunjuk satu je kat ni. Okey, lagi. So, boleh tulis kat sini. Dan anda pula kena bila papan putih kena pakai apa? Kenalah sediakan bahan
Kreatif sikit. Cari papan putih ke apa-apa ke yang macam budak ni ke. Yang macam papan ni ke. Tulis. So bila ni tulis kat sini. Okey, tadi sebut apa? Ni kadang bila kita PDPR ni kena kreatif ni. Kan? So ditulis sini, tunjuk pelajar. Okey, ni tambahan ni. Bila mengajar PDPR online ni, dekat meja ada kena cukup. Kertas, marker, warna kena cukup. Barulah macam mengajar live. Bila ni tunjuk kat perkataan, okey sebutkan makan. Okey ni apa pelajar makan, pelajar sebut. Tulis lagi, ni apa? Ni kat perkataan. Marker kena ada, sedia siap-siap ni. Saya buat mengajar apa? Ada semua dia dalam ni. Dia nak tunjuk ni. Allah habis jatuh. Kena ada benda tu keluar. Tulis. Kan? Sebab bila bincang, brainstorming pelajar tulis. So akhirnya, bila kat whiteboard tu akan ganti keseluruhan atas kertas ni. Perbincangan tadi. Okey, ini yang kita bincangkan tadi kan? Okey. Kena macam tu lah. Okay, so itu dia punya mikro. Makro tak apalah, dia rakam ni. Keep media tadi. Okay, kita keep media. Okay. Salah satu. Okay. Sama ya, ambil yang tadi, satu pengajaran tu. Benda yang sama, jangan buat benda yang lain. Benda yang sama tu, keep media tu. Okay. Untuk RPA 1, itulah you buat mikro. Di situlah you buat makro. Dan keep media daripada situ. Apa bahan you pakai, mula tunjuk gambar ke ayat, kataan dan sebagainya tu. So nanti bila you hantar letak dalam kotak ke dalam apa ke ni, kotak ni panggil keep media. Adalah tajuk dia, ada arahan dia, objektif dia sikit, arahan dia apa. Ni apa, kad gambar untuk apa, ni semua dia punya penerangan sikit. Jelaskan, lepas tu cara menggunakannya. Langkah satu, dia tunjukkan gambar. Yang dua, contohnya keep media you cara masak Maggi. So prosedur masak Maggi lah. So inilah keep media dalam kotak ni, pengajaran ni RPA dia. Dan nampak set dia. RPA saya dah kan? Tak RPA nanti. So keep media ni bahan yang guna. Satu set dah sama juga. So kalau semua orang dalam kelas ni ada 12 orang, so 12 ada 20 orang, 12 keep media bagi seorang satu share, maknanya kita dah ada keep media. Seorang satu share lah kawan. Bila tajuk ni ambil dia punya. Bila nak hantar kat saya, janganlah hantar macam mana you nak post, tak payah post. Just ambil gambar snap je. Tapi saya tengok you guna bila? Waktu you mengajar nanti. Yang you kata, contohnya you, langkah satu, menunjukkan jenis-jenis botol. Itu tunjuk botol. Betul lah. Saya mengajar, saya tik. You pun kata botol. Okey. Satu. Langkah dua, you kata tunjukkan kad ayat. You pun tunjuk. Langkah tiga, gunakan papan ni. You pun tunjuk. Ada. Betul lah. Memang you guna. So, waktu you mengajar tadi, bahan bantu okey. Okey. Bila keep media pun okey. Benda yang sama juga. Right. Clear kan? Bukan benda yang lain, benda yang sama anda buat, benda itulah yang digunakan untuk hantar dokumen. Ada arahan sikit macam mana. Tu bila dapat situ buat, boleh buat bisnes ni, jual media. Itulah. Ini kita beli kan, set pengajaran ni, tajuk contohnya nak ajar tentang, contoh kan, ajar tajuk tentang tayamum. Sikit ni dia, bila tahu tayamum. Ada arahan dia, alat-alat tayamum, cara bertayamum. Alat tayamum apa dalam kotak tu? Batu, kayu, contohnya batu, kayu, debu. Taklah, kayu, batu, debu bolehlah dalam plastik. Jual. So arahan dia batu untuk apa, cara menggunakannya. So itulah dia. So dalam kotak tu ada tamu, boleh jual. Boleh jual lah. So langkah pun ada gambar dia. Mula ratakan ni, lepas tu ni, cara tu lah. So itu je lah. Bila you mengajar sama agak kan? Okey kelas,
okey ni apa? Batu, ni kayu, ni apa tak tahulah kan. Ni habu. Okey, pelajar pun ni lah. Okey. Apa semua? So seindaksi. Oh, tayammum baru. Okey, kita akan belajar tu. Pengenalan. Apa dia tayammum? You pun ada ayat Quran dalil dia. Ni tayammum. So dalam kek tu pun ada dia punya tu. CD dia ke apa ke. Okey, untuk menjelaskan tayammum, tengoklah tayangan macam mana dia buat. So dia pun tunjuk video pun tengoklah. So tadi alat-alat tayammum tadi, batu apa ni, debu dan sebagainya. Yang kedua video. Yang ketiga apa? 4 manual cara tayammum. Yang kelima pula alat-alat tu pelajar melakukan. Okey, langkah 1 2 3. Manual ni. Okay, so itu so maknanya PowerPoint tu, benda tu letak dalam ni, hantar. Waktu hantar, snap hantar gambar je. Tulis tu set ni, apa arahan dia, hantar gambar dia. Dia punya alat tu lah, dia arahan tu ini lah. Kalau you kat dalam kotak, ambil lah kotak tu, gambar kotak. Lepas tu hantarlah yang arahan tu, download lah, hantarlah. Lepas tu gambar-gambar. Okay. Cuma benda yang sama you guna untuk mengajar, cuma you kena tambah di segi manual dia lah, cara menggunakannya dan juga apa dia punya tu. Itu je. Okey. Dan juga mana ni? Set soalan kan. Set soalan tu essay JSU ni benda yang sama juga tadi. RPA tu you buat RPA yang sama juga yang you buat JSK. Jadi bila you mengajar kan, langkah 1 saya kata pemerhatian. Siapa nak baca? Pemerhatian. Bila semua berkaitan dengan waktu nak angkat tangan, nak respon, nak menjawab tu, mungkin situ you pemerhatian. Ataupun waktu dia melakukan, you tengok. Dia you ajar PJ apa, dia mencampakkan, dia memadankan. Ataupun waktu dia nak masukkan jarum, tu pemerhatian you tengok. Yang ni tak macam ni, yang ni tak macam ni, yang ni tak macam ni. You tengok pemerhatian. Mungkin waktu tu you nilai pemerhatian. Lepas tu soal jawab, lisan mungkin tanya apa masalah dia apa, mungkin tulisan, so kategorikan. So maknanya tugasan 1, 2, 3 benda yang sama, tapi dalam situlah anda melengkapkan tugasan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan akhirnya forum, quiz lah forum ni. Jawab forum lah 10%, tak banyak lah, mungkin 1 respon 1 ni lah, 5 juga forum. Waktu online nanti jawablah forum ni. Ada soalan nak tanya? Ada pertanyaan? Nanti saya letak ni lah. Okay. Ada soalan? Kalau tak ada, kita Cikgu, kira mikro dengan mikro ni guna kita rakam pelajar ke kena kita maksudnya student dalam ni je? itu terpulang pada anda. Saya tak ada masalah. Tak kisahlah pelajar ataupun ni. You nak buat student dalam ni ke, you nak pelajar ke, terpulang. Okay. Kalau student dalam ni, ada pastikan student tu kena membantu lah. Kalau student pun tak membantu, kita pun tak nak bantu kawan, nak macam mana? Baiklah kita buat pelajar kan, kita belajar kat sekolah, rakamlah kat sekolah tu senang. Nanti datang bawa tayang je. Okay. Kalau dia dah rakam, dah test mikro, tengok test okey-okey mungkin kali ni test pertama tak okey, test kedua, ketiga daripada situ ambil yang okey bawa. Okey. Boleh? Yang lain? Cikgu nak tanya, yang rakaman untuk mikro dengan makro tu hantar ikut pada masa dalam jadual ke ataupun boleh je bila-bila nak hantar? Bila anda nak mengajar, nak apa ni, buat persembahan, tunjuk-tunjuklah. Kan? Dan final last kali dah setelah dibaiki ni
Kalau contohnya, okey. Sebab tu ini kata profesional bila kita undi minggu ni bentangan nombor kumpulan 1 akan buat. Dia bentang lah. Waktu tu kena siap lah RPH, JSK dan sebagainya untuk sebab yang dah bentang. Okay. Dan selepas tu, lepas komen dan sebagainya, mungkin ada penambahbaikan. Lepas tu barulah dia hantar sebelum ni hantarlah, dia beri masa untuk baiki dan sebagainya. Okey. Okey. Kira ikut senarai nama ke cikgu? Ya. Ikut senarai nama ke? Ya. Senarai nama ataupun nak undi. Ikut nama lah, senang Macam yang lepas lah, macam lepas kan dia ada nama, ada ni. Cuma kadang saya bagi fleksibel. Kadang-kadang siapa nak untung dia ambil take time, dia bentang, dia tunjuk. Saya boleh baiki, betul kan? Kalau dia diam dan sebagainya, kita nak macam mana, saya tak boleh kata apa lah. Itu dia, sekarang kita ambil kesempatan itu, peluang tu. Yang lepas siapa tak malu, tunjuk. Bukan tak malu lah. Siapa yang berani, berani. Kan? Berani tu komen dan sebagainya, kadang-kadang kawan tengok ada mau banyak yang salah. Tak kisah, share. Okey. Nanti saya beritahu, okey, minggu depan bila dah ready, okey, kumpulan 1, 2, 3 bentang. Boleh. Cikgu yang cikgu kata bahagi tajuk tu kan, itu untuk pengajar kaedah mastery semua. Itu JSK. JSK tu kan kena buat. Kalau ikut dalam arahan ni dia kata semua tajuk setahun lah. Tapi saya kata saya nak sekurangannya 10. Saya kata 10 minggu. 2 minggu sahaja. JSK maknanya 10 1 minggu. Dalam 10 minggu tu kemungkinan dia bawah, mungkin di bawah 2 tema aja. Buah tema tu, jadi minggu 1 dia ada tajuk lain, bawah tajuk lain. Kalau contohnya macam agama kan di bawah tajuk ibadat, mungkin dia ajar 5 minggu. Tapi yang pertama mungkin minggu 1 solat, minggu 2 mungkin puasa, minggu 3 mungkin ni, itu contoh. Clear kan? Ni maksud dia 10 minggu. Saya tak kata buat 40 minggu. 40 minggu. Dia Maksud saya cikgu yang ada kumpulan. Yang mana kumpulan? Tak ada kumpulan, individu. Macam mana you nak buat kumpulan? JSK you punya. RPA you punya. Ini semua individu. Nampak ada orang makan ke? Saya rasa masuk TH tu dia nak tanya pasal pembahagian yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi tu. Macam mana? Apa dia? Pembahagian kita ikut nama giliran tu kan. Nama giliran 1, 2, 3, 4, 5 tu. Maknanya kita semua ni macam kelima lagi lah. Itu kelima tu apa sebenarnya? Satu tu interaksi kita, yang kedua langkah. Okey, tu masing-masing. Contohnya okey. Kemahiran sahaja berbeza. Kemahiran tu kalau anda sendiri okey, kalau anda aja solat, contohnya Suzana, contohnya bidang apa Suzana? Matematik. Matematik. Okey, dia buatlah sendiri matematik. Konsep nombor. Nak pilih dia. Lepas tu permulaan Siti Nurhafizah. Dia ajar apa? Sains. Tak pengenalan sains. Apalah sains? Nak tengok pengenalan, kemahiran pengenalan tu je.
Lepas tu penyoalan Syakira nak buat penyoalan. Syakira bidang apa? Agama, ibadah. Agama. Dia buatlah penyoalan agama. Apa awak nampak apa ni apa agama, itu maksud dia. Kemahiran tu berbeza, tajuk masing-masing. Nanti undian nanti saya akan beri apa tajuk dia, buat. Bukan satu tajuk saya tak. Daripada artis anda sendiri yang buat sign tu tajuk tu, ambil lah mana. Daripada sign tu tengok. Saya kalau anda kata kemahiran, saya dah bagi nombor 2 buat kemahiran menyoal. Tengoklah kat mana. Langkah 1 saya nak ke, langkah 1 dia kat mana yang banyak you boleh dapat menyoal banyak orang pelajar. Takkan nak buat penutup menyoal. 2 soalan, 3 soalan tak banyak. Saya nak mungkin 3 soalan tak banyak. Mungkin langkah 2 penyoalan banyak. So buat pada langkah 2, keluarkan isi 2, buatlah penyoalan. Okey, jelaskan kenapa, bagaimana dia dikaitkan, diterangkan dengan jelas, tunjukkan. Penyoalan guys tu. Clear tak? Bahan bantu kat mana yang banyak you nak guna bahan bantu ni? Kat ayat, kat gambar, kat kata, bukan keseluruhan. 5 minit tu you guna bahan bantu tu untuk papan putih you guna. Bila nak tulis langkah 3. Betul lah. Okey? Boleh Kita rehat dulu. Kita sambung pukul 10.30, kita sambung 11.30. Boleh? Okey. Boleh. Okey, siapa angkat tangan? Syarul. Apa dia? Silakan, ada soalan Syarul. Tak tanya untuk kaedah mengajar tu, dia berbeza dekat makro ke mikro? Semua berbeza. Maksudnya kerana tu saya dapat presentasi untuk kedua-duanya sekali lah. Untuk presentation makro dengan mikro. Betul ke macam tu? Saya nak untuk mikronya. Makro keseluruhan. Maknanya, contohnya you buat sendaksi, okey? Tajuk anda Syarul mengajar saja matematik, okey. Waktu you dapat mikro sendaksi, dah komen, dah kedepak berebut, dah ni, dah apa semua kan. Kena ni, kata macam ni, dah apa semua, okey. Makna sendaksi you dah bagus. Nanti you buat makro. Bila you buat makro nanti, set indaksi benda yang sama you boleh ulang. Dah tentu set indaksi you dah A dah. Saya tak komen dah sebab you dah buat mikro set indaksi kan. Tu pergi langkah 2, langkah 3, 4, 5 sampai habis mengajar you. Makna set indaksi dah okey dah. Kalau siapa buat bahan bantu mengajar, makna bahan bantu dia dah TikTok. Bila makro nanti, mana bahan mengajar? Dah tak ada. Padahal set indaksi mikro, you dah buat set indaksi bagus. Kenapa kesulitan mengajar? Mana pergi bahan you buat tu? Patut. Lagi okey lah, dah mikro dah okey. Ni contoh dia. Kalau penutup, okey. You buat mikro penutup. Bila you kesulitan mengajar, saya nak you akan baiki ni penutup dah tentu okey. Sebab you dah buat mikro. Kecuali you buat tajuk lain. Tak ada masalah, you buat tajuk lain pun tak apa. Saya tak kata sama, tapi kalau you buat sama, kat situ untungnya. Kalau buat tajuk lain, you kena buat rancang lain lah. Mana tajuk nak mikro dia penuh. Beza dia mikro kecil. Mikro maksudnya kecil. Pengajaran berasaskan kemahiran mengajar, skill. Tujuan mikro adalah untuk memperbaiki satu kemahiran je. Sebab tu satu kemahiran mikro, satu kemahiran je. Saya nak je. Menyoal je. Saya tengok you menyoal je. Makro penuh, menyoal you kena, layanan pelajar you kena, kawalan kelas you kena, pentaksiran you kena, penerapan nilai you kena, EMK you kena, semua you kena masuk pada waktu makro. Mikro tu hanya kemahiran itu sahaja. Ini beza mikro untuk baiki tu, skill tu nak baiki. Bila dah ni baru nampak, macam ni. Soalan, okey. Intonasi mungkin kita tak ada. Penyoalan okey, tapi kurang penubuhan tak ada. Penerokaan mungkin soalan tak ada. Soalan pula pelbagai tak ada, pelbagai arah pula tak ada. Pelajar pun tak boleh bezakan menerang ke atau menyoal.
Ahmad pergi ke Kuala Lumpur. Jadi soalan ke menerang pun tak tahu. Itu yang nak tengok tu. Okey. So kita jumpa, simpan idea mungkin ada lagi. Kita jumpa 1 jam dari sekarang. 10.32 insya-Allah 11.32 kita jumpa. Okey. Okey cikgu. Okey cikgu. Kita minum kopi dan sebagainya. Okey. Untuk sesi yang kedua pula. Okey.